Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020. Dunia telah dikejutkan oleh satu virus yang membunuh dan virus ini tidak dapat dilihat tetapi jangkitannya melalui udara dan sentuhan. Pada 18 Mei 2020, Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 telah mengumumkan perintah berkurung yang dipanggil Perintah Kurung Pergerakan iaitu PKP di seluruh Malaysia sehingga menyebabkan berlakunya panik di kalangan rakyat Malaysia. Jadi, mampukah rakyat Malaysia mematuhi dan mengikuti arahan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia? Sejak perintah berkurung diisytiharkan, telah berlaku pandemik di seluruh negara, termasuk Malaysia. Panic buying dan mass gathering menjadi punca utama penularan wabak COVID-19 ini. Kita telah diisytiharkan lockdown Malaysia. Dan saya tak dapat keluar daripada College Jasmine walaupun selangkah. Kami dikuarantinkan di dalam college selama almost sebulan sebelum kami dibenarkan pulang dan dihantar oleh kerajaan Malaysia. Saya tidak mengalami apa-apa masalah ketika kuarantin, alhamdulillah, dan banyak bantuan yang dihulurkan oleh kerajaan Malaysia kepada rakyat yang amat bersyukur. Saya akur dengan apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Saya patuh sehinggalah saya dibenarkan pulang ke rumah. Dan saya juga sebelum saya pulang ke rumah, saya dapat satu surat di mana saya perlu kuarantin di rumah selama 14 hari setelah dihantar oleh pihak kerajaan. Bila start je diumumkan PKP, suruh duduk di rumah saja, saya rasa macam kena duduk rumah. Macam yelah, awal bulan saya biasa banyak kerja kan. Kerja pun makin bertambah. Tiba bila duduk kat rumah, fikir macam aduh mak, bila kerja nak siap apa semua kan. Lagi gaji kena separuh. Macam sedih lah kan. Lepas tu tiba-tiba kerajaan umumkan boleh kerja tapi kena ada surat. Itu lagi sedih lah kan, sebab tak semua pekerja boleh datang. Dia memilih lah, maksudnya macam hanya departmen yang penting saja yang boleh bekerja. Bila macam terjejas lah ekonomi kita kan, macam kita nak keluar pun tak boleh, nak apa pun tak boleh, duduk rumah saja. Perintah Kurung Pergerakan PKP diteruskan 2 minggu sehingga 2 minggu dan bertambah 2 minggu tanpa rakyat Malaysia mengetahui bilakah tempoh PKP ini akan tamat. Sewaktu fasa PKP ini berterusan, terdapat sesetengah company telah membuang beberapa tenaga pekerja mereka. Setakat ni pembuangan tak ada, tapi penambahan kerja tu adalah. Sebab yelah, daripada bulan 3 kan barang pun susah, barang tak keluar. Macam banyak tergendala. Bila kita start naik kerja, semua rushing lah. Okey, Assalamualaikum. Saya Alifah Azwani binti Baharul. Saya merupakan seorang pelajar daripada Fakulti Filem Teater dan Animasi, jurusan Ijazah Sarjana Muda, pengurusan industri kreatif. Apa yang saya dapat tahu berkenaan dengan isu pandemik COVID-19 berikan kesan yang sangat negatif kepada rakyat Malaysia dan bukan sahaja kepada rakyat biasa, para pekerja, golongan-golongan profesional dan termasuk juga para pelajar. Ia menyebabkan para pelajar mempunyai kesukaran untuk memohon tempat-tempat penetapan pelatihan praktikal. Lebih-lebih lagi kepada para pelajar berada di semester 4 dan 5 untuk memilih penempatan syarikat Poho. Selama ini yang saya tahu setakat ini, syarikat yang terlibat dengan MOU UiTM Pencap Dana atau Fakulti Filem Teater tidak menerima sebarang penetapan pelajar untuk latihan praktikal disebabkan oleh kesan yang diberikan oleh pandemik COVID-19. Sekarang ni macam tapi alhamdulillah lah, kira kerja yang saya ada sekarang ni dia tak adalah memberhentikan orang ataupun diberhentikan lah. Itu dah kira alhamdulillah lah kan. Cuma waktu untuk bekerja sajalah yang ada ubah sikit lah. Sebelum ni saya kerja 6 hari tapi sekarang jadi 4 hari sahaja. Kalau nak kerja 5 hari ataupun 6 hari, itu pun kita kena minta kebenaran daripada pihak atasan. Kalau pihak atasan benarkan, kita boleh bekerja lah. Kalau tak,
boleh lah. Dan dia memang akan cakap lah, saya kerja 6 hari kan, so 2 hari lagi tu kalau cuti pun gaji memang tak ada lah. Kalau ada annual leave tu untuk macam cuti tahunan kita, kalau still ada lagi cuti tu dia akan tolak. Tapi kalau dah tak ada, memang kita terus unpaid leave lah, memang tak ada gaji lah. Kesalahan kerajaan di mana walaupun negara tengah mengalami kegawatan masalah pandemik COVID-19, tapi kerajaan lama masih membiarkan atau membuka lagi pintu keluar masuk antarabangsa, pelawat atau pengunjung dari luar negara masuk ke Malaysia. Ini merupakan salah pada apa yang saya nampak, ini merupakan salah kerajaan lama. Kerana bukan bagi saya kat sini bukan masalah daripada rakyat Malaysia. Kerana di dalam undang-undang mempunyai fungsi di mana public opinion ataupun pendapat masyarakat, di mana masyarakat boleh bersuara terhadap kerajaan negara. Yang mana kita tengok ketika itu ramai rata-rata masyarakat bersuara mengenai isu ini yang tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan lama yang masih membuka ruang atau pintu gerbang utama antarabangsa untuk masuk ke Malaysia di media sosial, antaranya Twitter, Instagram dan Facebook. Tetapi tak ada satu pun pihak yang berkuasa tampil untuk memberikan keterangan kenapa dan kenapa still lagi buka dan tak tutup. Sedangkan itu mampu memberikan kesan yang negatif kepada rakyat Malaysia. Kita sepatutnya sebagai orang yang berkuasa harus bijak memikirkan. Bukan sahaja memikirkan masalah negara, tetapi mementingkan juga kesejahteraan dan keharmonian rakyat Malaysia. Kerana kita merupakan sekumpul rakyat yang berpegang kepada rukun negara dan keharmonian negara demi memastikan negara kita sentiasa aman dan tidak ada masalah. Alhamdulillah kita dapat kerajaan baru yang sememangnya lebih berpotensi atau berprofesional dalam menguruskan masalah di Malaysia. Pada 4 Mei 2020, Perdana Menteri telah mengizinkan rakyat untuk keluar secara berdua dan menjaga jarak. Tetapi dalam masa sehari itu juga, kes telah kembali meningkat dan kematian juga bertambah. Di Jepun saja sudah diisytiharkan darurat. Apakah Malaysia mahu mengikuti negara Itali yang sudah melepasi darurat, di mana rakyat yang meninggal kerana virus COVID-19 ini dibuang macam sampah kerana ketidaktanggungan jumlah mayat yang melampau? Apakah kesudahan virus ini? Dari satu negara pun yang berjaya mencari penawar untuk obat ini. Apakah kita akan benar-benar selamat setelah perintah berkurung ini selesai? Atau kita hanya menunggu nasib atau ajal yang akan menunggu?